salasuna ayat. Dalam Quran itu ada 30 ayat. Syafaat fi rajulin hatta ghufira lah, yang memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya itu sehinggalah ia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu satu surah 30 ayat, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi kalau kita melazimi membacanya, mengamalnya pada setiap hari, sama ada malam ataupun siang, mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membaca surah tersebut. Jadi di dalam surah Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang kafir, selepas itu sebut orang yang beriman. Orang yang tidak beriman masuk neraka. Selepas itu habis orang yang beriman masuk syurga. Begitulah ayat-ayat lain kita tengok di dalam surah-surah Al-Quran. Tuhan memperingatkan kita tentang syurga dan juga neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mulk ini Tuhan kata walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan berdepan dengan azab dan juga seburuk-buruk tempat kesudahan. Jadi ayat selepas daripada itu Tuhan bercerita dialog orang masuk neraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhir Tuhan kata innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang beriman kepada Tuhan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu keampunan dan ganjaran yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita melihat Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan gandengan ini supaya dia sentiasa menjadi ingatan dan juga sentiasa menjadi tuntunan kepada kita orang yang beriman, yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Contohnya misalnya dalam lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, ta kata innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lepas tu innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Mana orang yang beriman, beramal soleh, mereka itulah manusia yang terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka itu ganjaran syurga yang sangat luas, yang akan kekal dia mendiami di dalamnya. Sementara orang yang kufur, bagi mereka itu neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita mempelajari akidah Islam, kita memahami apa yang sepatutnya kita yakini, apa yang sepatutnya kita imani. Jadi bila rukun-rukun iman ini berjaya kita cerna, kita faham dan juga kita hayati, maka dengan itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mencapai puncak pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka ini akan diberikan ganjaran yang besar dan akan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan menjadi sebaik-baik tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan puan Allah, kita selalu dengar orang sebut syariat, tarikat dan juga hakikat. Maksudnya
orang yang beriman itu akan melalui proses ini sehinggalah ia sampai kepada akhirnya natijah, iaitu keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam atau Syekh Najmuddin Al-Kubra dia menganalogikan makna syariat, tarikat dan hakikat ini, kata dia seperti kapal. Syariat itu seperti kapal, tarikat itu seperti lautan, dan hakikat itu adalah mutiara. Jadi orang yang ingin sampai kepada mutiara, dia perlu yang pertama menaiki kapal untuk ke laut, dan dia perlu menempuh perjalanan liku-liku dan kesukaran itu dengan bermujahadah, berusaha gigih, sehinggalah dia sampai kepada mutiara yang ada di dasar laut. Dan kita orang yang beriman ini pun sedemikian. Mula dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melazimi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha bermujahadah, sehinggalah kita sampai kepada peringkat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengannya. Maka di saat itu kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita istiqamah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tersebut, maka kita nanti akan berjaya bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan akan ditempatkan di dalam syurga. Jadi inilah kesudahan bagi orang yang beriman. Jadi bermula daripada kita mengenal Tuhan yang kita belajar dulu, kepada beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada qadar. Jadi beriman kepada hari akhirat ini akhirnya ialah kita beriman dengan adanya syurga dan adanya neraka. Syurga itu adalah tempat penginapan ataupun tempat yang disediakan oleh Allah kepada orang yang beriman sewaktu kehidupan dunia ini. Sementara neraka adalah tempat siksaan dan azab bagi mereka yang kufur ataupun melakukan maksiat dan dosa kepada Allah di saat kita hidup di dunia. Jadi itulah sebentar lalu yang perlu kita faham tentang syurga dan juga neraka ini. Cuma di dalam perbincangan kita pada malam ini, kita akan cuba sama-sama untuk melihat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat syurga dan juga neraka. Kerana syurga dan neraka dah ada sekarang. Dan di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, mungkin minggu depan kita akan menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mungkin kita akan berbicara mengenai apa yang telah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi dah dipertontonkan dengan syurga dan ahli-ahli syurga, diperlihatkan tentang neraka dan juga azab siksaan ahli-ahli neraka. Jadi semua ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan Nabi juga telah menyampaikan kepada kita. Jadi hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu sangat terang dan jelas berkaitan dengan syurga. Tidak ada lagi samar, tidak ada lagi kita kata keraguan di dalamnya. Sebab itu contoh dalam surah Al-Imran, Tuhan kata wasaru ila maghfiratin min rabbikum, segeralah rebut keampunan daripada Tuhan kamu, wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard, syurga yang luasnya langit bumi, uiddat lil muttaqin, dan yang disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi siapakah orang yang bertakwa itu tuan-tuan?
Orang bertakwa ialah orang yang mengenal Allah, sentiasa takut kepada Allah dan juga istiqamah dalam melakukan taat. Seperti yang telah kita sebut di awal kuliah dulu, bagaimana sahabat Nabi SAW yang bernama Harisah dan yang lain-lain pun ramai juga yang ditanya oleh Nabi. Bila Nabi tanya mereka, "Wahai Harisah, bagaimana kamu pada pagi ini?" Kata Sayyidina Harisah, "Asbahtu billahi mu'minan haqqan." Saya pada pagi ini benar-benar beriman kepada Allah. Nampak penyataan yang diberikan oleh sahabat Nabi, kata dia, saya benar-benar beriman. Maksudnya dia benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang yakin dan taat kepada Allah ini kita tidak akan dapat memahami dia dalam masa yang sama melakukan taat, kemudian dia juga melakukan dosa dan juga maksiat. Jadi bila ditanya kepada Sayyidina Harisah, bagaimana kamu menyatakan kamu benar-benar beriman kepada Allah? Apa buktinya? Maka jawab Sayyidina Harisah, "Azma'tu nahari wa ashartu layali." Malam saya berjaga, siang saya berdahaga. Maksudnya berpuasa. Mana siang berpuasa, malam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata siang beribadat, malam tak ada buat apa-apa ataupun buat maksiat dah. Maksudnya dalam dua keadaan, siang dan malam, semuanya dipenuhi waktu dan masanya itu dengan taat kepada Allah. Sehingga kata dia, "Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha." Seolah-olah aku nampak ahli syurga tu duduk berjalan di dalamnya. Begitu sekali. Wa ka'anni, dan seolah-olah aku juga melihat ahli neraka menjerit, menangis, terseksa di dalamnya. Lalu kata Nabi kepada Sayyidina Harisah, "Arafta ya Harisah falzam." Kata dia, kamu benar-benar ma'rifah, maknanya benar-benar yakin kepada apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamahlah, taatlah kepada Allah, dan teruskanlah ibadat kamu kepada Allah. Jadi itu kita tengok sifat orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan mereka. Jadi dengan itu tuan-tuan, orang-orang inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini dengan syurga. Oh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dengan kenikmatan. Jadi ayat-ayat lain seperti ayat Al-Imran yang kita sebut tadi, Tuhan kata disediakan untuk orang bertakwa. Siapa mereka? Tuhan kata uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di waktu senang dan juga waktu susah. Mana dia sentiasa menyumbang dan berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan infak ini tuan-tuan, kalau kita mampu dan boleh, jangan terlewat, kerana dia adalah merupakan suatu ibadat yang memberi kesan yang sangat besar kepada kita, dan kita tidak rugi sikit pun. Bila kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rugi pun kita, kerana pahala dan ganjaran itu berganda. Sebab itu di dalam surah Al-Munafiqun Tuhan kata wa anfiqu amwalakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Mana wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum tiba mati. Karena bila dah tiba ajal, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal dah tiba, kita tidak akan diberikan lagi peluang. Jadi bersegeralah, kerana itu menjadi bekalan akhirat dan juga merupakan laluan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita tengok Tuhan kata di antara orang yang akan dapat syurga itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra,
wal kadhimin al ghaiz, orang yang sabar dan boleh menahan kemarahan diri dia, wal afina 'anil nas, dan orang yang boleh memberikan kemaafan kepada orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Tuhan suka kepada orang yang baik-baik. Jadi itu adalah sifat orang yang baik-baik. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita tengok syurga yang nak dijanjikan oleh Allah ini adalah disiapkan sepenuhnya kepada orang yang benar-benar beriman. Nah, kita tengok apa dia syurga. Yang wajib kita beriman dan wajib kita yakini, serta wajib kita bermohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dan dilindungi daripada api neraka. Kena minta. Kerana Nabi mengajar kita, kata dia, is'alullah al-firdausal a'la minal jannah. Mohonlah kepada Allah supaya kita ni ditempatkan di dalam syurga yang tertinggi. Jangan minta hak kecil-kecil, minta hak sikit-sikit, tak. Minta hak yang besar dan minta hak yang tertinggi. Baik, apa dia syurga? Supaya kita dapat kenal, sebagaimana kita nanti akan mengenali neraka lawannya, supaya kita takut, dan kita juga perlu mengenal syurga supaya kita dapat merebut apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi di sini saya tulis syurga adalah peringkat terakhir yang akan menjadi balasan, ganjaran kepada orang yang beriman, dan juga balasan kepada mereka yang kufur, iaitu dengan neraka nanti. Jadi orang yang beriman akan ditempatkan ke dalam syurga, dan orang yang kufur akan ditempatkan ke dalam neraka. Jadi di dalam syurga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak, dan dia akan dikurniakan kepada kita sebagai salah satu daripada janji Allah Subhanahu wa taala bahawa orang yang beriman akan ditempatkan ke dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa la darul akhiratu khairun wa la ni'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika jazillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini dalam surah An-Nahl ayat 30 dan 32. Begitu juga di dalam surah Al-Hijr ayat 45 dan 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Jadi di dalam ayat surah An-Nahl ayat 30 yang kita baca tadi, Tuhan kata ditanya kepada orang yang bertakwa. Malaikat bertanya kepada dia, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan, yang telah diturunkan oleh Tuhan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan Tuhan kamu? Mereka menjawab, ia adalah suatu kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini akan beroleh balasan yang baik di akhirat kelak, iaitu syurga. Dan dalam ayat lain Tuhan kata, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berlaku baik di atas dunia ini, dia akan mendapat syurga dan juga ganjaran yang lebih. Yang dimaksudkan oleh ulama tafsir mengatakan maksud ziyadah itu ialah di dalam syurga nanti mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu adalah lebih baik lagi daripada apa yang kita nikmati daripada kehidupan dunia yang sementara. Dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya di akhirat nanti itulah yang merupakan tempat tuju bagi orang yang beriman. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, nanti kita sambung terjemahan. Kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW
Mereka menunggu-nunggu untuk mati dan juga untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagaimana kisah di dalam peperangan Badar, bila Nabi menganjurkan sahabat untuk berperang bermati-matian kerana tentera musuh sangat ramai dan bilangan umat Islam sangat sedikit, dan Nabi membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita berserah kepada Allah dan kepada Dialah tempat pergantungan dan pertolongan segala-galanya itu pada Allah. Sebab dari sudut wajarannya kita melihat adalah sangat sukar bagi orang yang beriman tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menentang musuh dalam keadaan sedemikian rupa. Jadi dalam keadaan sahabat berperang itu, tiba-tiba seorang datang dekat dengan khemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, sesiapa yang berperang dan mati di dalam peperangan ini, dia akan masuk syurga. Kata dia, Rasulullah, kalau mati dalam peperangan masuk syurga? Dia pegang beberapa biji kurma lalu dibaling. Bila Nabi kata memang mati dalam peperangan masuk syurga, kata dia, kalau nak habis apa yang ada di dalam genggam ini, kira dah lambat dah lewat dah. Maka tak dihabiskan makan, terus ke medan perang dan dia terbunuh di dalam medan perang. Begitulah kita tengok gairah mereka untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tengok Sayyidina Bilal di saat dia nak mati, orang menangis di samping dia, lalu dia buka mata, dia kata, ghadan alqa Muhammadan wa sahbah. Ada yang kata ghadan alqa Muhammadan wa hizbah, mana esok aku akan jumpa dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Maksudnya dia nak tunggu mati ni gembira bila dia mati nanti dia akan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal lebih dahulu daripada beliau. Jadi begitu sekali kita tengok mereka gembira. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana orang yang beriman nanti akan berada di dalam tempat yang sangat-sangat mulia, itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Tuhan menggambarkan bahawa kehidupan akhirat nanti adalah kehidupan yang lebih enak, kelebihan yang lebih sempurna daripada apa yang kita ada, walaupun hak yang kita ada ini telah sempurna. Yang kita ada sekarang adalah sempurna. Sehingga pernah seorang salihin memberikan peringatan kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Yang kita tahu bahawa Sayyidina Harun Ar-Rasyid ini merupakan khalifah yang memerintah di waktu kegemilangan kerajaan Abbasiyah, yang mana sempadan negara Islam pada masa itu sampai ke Eropah. Tentera Islam dah sampai ke Perancis dan benua India, Pakistan, Asia ini merupakan kawasan empire kepada kerajaan Islam pada masa itu. Jadi dalam suatu peristiwa Sayyidina Harun Ar-Rasyid ini minta supaya dia ini diberikan peringatan oleh para ulama. Lalu seorang ulama berkata, wahai Amirul Mukminin, bagaimana sekiranya kamu memerlukan kepada air, mana tanpa secawan air ini kamu akan mati. Berapa kamu akan bayar untuk mendapat secawan air ini? Maka kata Amirul Mukminin, aku akan bayar dengan setengah kerajaan. Maknanya apa yang aku milik akan dibelanjakan untuk memastikan kita boleh terus hidup. Lalu kata dia, bila tuan minum air tersebut, sekiranya air tersebut tak boleh keluar daripada kita, tak minum mati, bila minum tak keluar menderita juga. Kata dia, berapa nak bayar untuk keluarkan secawan air ini supaya kita terus selesa dan sihat? Kata dia, aku akan bayar dengan setengah kerajaan aku yang ada lagi. Jadi kata dia, wahai Amirul Mukminin, apa yang kamu sibuk, apa yang kamu duk rasa seronok dengan kemewahan yang ada, nilai dia hanyalah dengan secawan air saja.
cawan air. Jadi dengan sebab itu mereka insaf, bersiap sedia untuk kehidupan akhirat. Jadi di sini ayat dalam surah An-Nahl ini Tuhan kata syurga-syurga adn yang mereka akan masuki itu orang beriman ini, yang mengalir padanya itu sungai-sungai. Mereka beroleh di dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki. Dia nak apa? Sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti, gambaran kehidupan di dalam syurga ini, mala ainun ra'at, tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, dan tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di dalam hati kita apa yang ada di dalamnya dengan segala keindahan dan juga kehebatan. Jadi Tuhan sebut demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenali dan mengetahui hak-hak pencipta dan juga dia sebagai hamba, maka dia akan dikurniakan ganjaran yang sangat besar, yaitu mereka yang diambil nyawanya, yaitu mereka yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci daripada syirik dan kekufuran, serta suci daripada segala dosa dan juga maksiat. Ayat dia kata mereka itu allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, mereka yang mati di saat kematian mereka itu mereka dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah. Malaikat sewaktu nak ambil nyawa dia ini, malaikat berkata salamun alaikum, sejahteralah untuk kamu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nyawa diambil, di saat nyawa diambil itu dah dimaklumkan kepada dia bahawa dia nanti akan ditempatkan ke dalam syurga dengan amalan kehidupan yang telah dia lakukan di dunia. Jadi di sini tuan-tuan memperlihatkan kepada kita bahawa detik-detik kematian ini ada dua keadaan. Di dalam bab neraka nanti kita akan juga sebut bahawa di saat nak mati, malaikat ini akan datang dengan rupa yang berbeza. Hai yang nak ambil nyawa, untuk orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman, ataupun orang yang beriman dalam keadaan melakukan dosa dan juga maksiat. Jadi dengan sebab itu malaikat yang datang kepada orang yang bertakwa ini datang dengan rupa yang baik, diambil nyawanya, dipisahkan roh daripada jasadnya itu dengan lembut, dan diucapkan kepada mereka dengan kata-kata yang manis, sebagaimana yang Tuhan beritahu kepada kita. Inilah tutur bicara malaikat kepada mereka di saat-saat mereka menghembuskan nafas terakhir, iaitu malaikat akan kata kepada dia salamun alaikum, selamatlah Tuhan, selamatlah Tuhan. Kemudian dia beritahu kepada dia terus, silalah ke syurga Allah. Jadi di saat tersebut tuan-tuan, roh yang telah diambil itu akan diserahkan kepada malaikat dan dibawa di dalam kafan yang sangat harum, sebagaimana kita akan sebut nanti. Dibawa di dalam kafan yang sangat harum dan merentasi langit-langit sehinggalah mereka ini ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Roh mereka, jasadnya di dunia, tetapi rohnya akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, sehinggalah nanti dibangkitkan semula, roh ini dikembalikan kepada jasad, dan kita akan bangkit selepas daripada itu, sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Jadi di dalam ayat surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menyebut untuk orang yang beriman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa la hum minha bimukhrajin. Jadi ayat ini Tuhan cerita bagaimana hidup ahli syurga di dalam syurga. Tak ada lagi kekerahan, tidak ada lagi keresahan, tidak ada lagi stres dan tekanan, bahkan semuanya keseronokan, semuanya adalah kegembiraan. Tengok tuan-tuan makna ayat ini. Tuhan kata sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam taman-taman syurga dengan mata air yang terpancar di dalamnya. Kita pergi tengok yang rumah-rumah orang buat agak besar sikit,
ada kolam renang, ada air tepi-tepi pagar pun buat air pancur. Kita rasa macam kagum dah. Semua hak yang nanti di dalam syurga ini disediakan dalam bentuk yang sangat indah, tabi'i, sempurna, yang dibuat, disediakan untuk orang yang beriman. Kata dia, mereka dipersilakan oleh malaikat, mereka itu disambut oleh malaikat dan mempersilakan mereka ini ke syurga. Kata dia, masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh keamanan dan juga kesejahteraan. Maknanya ia disambut. Kalau kita baca di dalam surah Az-Zumar ayat tersebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kemudian Tuhan cerita pula kepada orang yang beriman, mereka juga akan dibawa ke syurga dalam kelompok-kelompok dan dibuka pintu oleh para malaikat dan mereka itu disambut. Ayat ini Tuhan kata, dan kami cabut, ini di saat nak mati, dan kami cabut akan di saat mereka berada di dalam syurga, dan kami cabut akan apa yang ada di hati mereka daripada perasaan hasad dengki, sehingga menjadilah mereka bersaudara dalam keadaan suasana kasih mesra di dalam kalangan ahli-ahli syurga, serta mereka duduk berhadapan di atas singgasana masing-masing. Mereka tidak akan disentuh oleh susah payah. Maknanya hidup dalam keadaan tenang di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka pula tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripada syurga. Jadi inilah ending tuan-tuan bagi kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, yang wajib kita yakini sebagai i'tiqad orang yang beriman kepada Allah, iaitu kita wajib meyakini bahawa selepas mati nanti akhirnya ganjaran kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itu dalam ayat lain Tuhan kata, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang bahagia iaitu orang yang nantinya akan ditempatkan dalam syurga. Jadi di dunia ini mungkin dia tidak menikmati kelazatan sebagaimana yang orang-orang merasai, tetapi hati dia tetap bahagia, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mereka mati nanti mereka akan ditempatkan dalam syurga. Kerana kita tengok berbeza sekali makna kebahagiaan dengan makna kelazatan. Jadi orang boleh menikmati kelazatan dengan berbagai-bagai jenis mengikut keupayaan masing-masing, tetapi kebahagiaan tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kerana kebahagiaan adalah merupakan nikmat yang Tuhan kurniakan kepada orang yang beriman di dalam hati-hati mereka. Sebab itu pernah para salihin berkata, kata dia, lau arafal muluk ma nahnu fihi laqataluna. Sekiranya raja dan orang-orang yang berada itu mengetahui nikmat dan kebahagiaan dirasai oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu, pasti mereka akan memerangi untuk merebut kebahagiaan tersebut. Tapi kebahagiaan ini adalah merupakan nikmat anugerah yang Tuhan berikan kepada mana-mana hamba-Nya yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka tidak berada dari sudut harta benda dan mata-mata dan juga mata benda dunia, namun mereka hidup dengan penuh kebahagiaan dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, dan nantinya di akhirat mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan bercerita tentang hakikat syurga, darajat dan juga kalau sempat rupa gambaran yang telah diberitakan oleh Allah dan Nabi SAW tentang syurga dan juga ahli-ahli syurga. Di dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang kita akan sambut nanti, kuliah mungkin tuan-tuan juga akan mendengar apa yang telah dipertontonkan oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi di dalam syurga. Itu juga sebahagian daripada yang akan kita bincang nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مكرونا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.